Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga subscriber. Terima kasih kerana tekan subscribe dan lonceng. Pada yang belum menekan subscribe dan lonceng, jemput-jemputlah menekan subscribe dan lonceng. Baik, pada entry kali ini berkenaan dengan apakah kesan dan akibat kepada rakyat sekiranya tiada, yang mana perkara itu telah pun dimaklumkan secara selamba, bukan secara yang agak satu pengumuman khas, tapi dalam satu pertanyaan saja, terjawablah sudah, bahawasanya one-off KPSP ni dinafikan oleh pihak kerajaan, dinyatakan oleh Perdana Menteri. Korang pun dah tahu berita itu, tapi kita kena faham, rakyat dah faham, dan semoga pihak kerajaan, wakil-wakil kerajaan yang mana yang menonton video ni tolong faham sekali bahawa kesan terhadap pencarum yang amat mengharapkan dan memerlukan bantuan ini sangat-sangatlah mendalam. Kita pun dah tahu kenapa keperluannya. Apa keperluannya, kita dah tahu dah. Kita tak payah sebut banyak kali dah keperluan pengeluaran itu apa. Tapi kesannya, kesannya akan membawa kepada berbagai-bagai perkara buruk, perkara buruk. Kesannya bukan membawa kepada perkara yang baik sebenarnya, tapi ia akan membawa kepada perkara yang buruk, perkara buruk. Sama ada daripada segi sosial, kehidupan dan juga kewangan. Kewangan lah yang terutamanya. Masalah yang paling teruk akan berlaku ialah masalah kewangan, yang mana belum dapat kerja lagi. Ramai yang belum dapat kerja lagi, dengan sewa rumah yang tertunggaknya, yang mana pula duduk di Selangor kena banjirnya, dia akan mendatangkan masalah yang bertimpa-timpa, dan secara tak langsung dia akan membawa kepada masalah psikologi secara tak sedar, secara tak sedar akan membawa kepada masalah psikologi. Macam-macam lah psikologi punya masalah, kan. Susah aku nak jelaskan masalah psikologi ni, aku bukan pakar psikiatri. Tapi masalah psikologi ni boleh mengakibatkan berbagai-bagai benda. Jika kalau kita tengok sebelum-sebelum ni pun ada orang bunuh diri, kerana masalah kewangan, kesempitan kewangan. Janganlah terkejut andainya selepas ini beberapa ketika nanti timbul lagi masalah orang bunuh diri, gantung diri kat jambatan, dekat jambat, terjun sungai, dan macam-macam lagi lah cara nak bunuh diri, kan. Macam-macam kaedah. Ada kaedah yang mudah, ada kaedah yang sulit, ada kaedah yang menyakitkan, ada yang tidak menyakitkan. Dan itu perkara. Satu perkara lagi dia akan bawa kepada masalah psikologi yang aku cakap tadi tu. Bunuh diri itu pun masalah psikologi juga. Tapi ada masalah psikologi yang lain lagi, seperti keruntuhan rumah tangga, orang akan bercerai kerana masalah kewangan, dan orang sanggup buat apa saja untuk meneruskan kelangsungan hidup, mencuri, merompak tu, menyamun, meragut dan sebagainya. Banyak jenayah boleh berlaku apabila kesempitan wang, untuk meneruskan kehidupan. Perkara ini mungkin kerajaan terlepas pandang, memang mudah untuk mengatakan tiada keperluan. Keperluan itu hanya orang yang mengalaminya sahaja yang tahu keperluan. Itu je aku boleh cakap. Kalau kita nak sebut pasal keperluan, kita tak boleh tahu keperluan orang, melainkan orang tu sendiri yang tahu keperluan dia saja. Jadi keperluan dia dah banyak dah, kita dah terang banyak kali dah keperluan. Dan aku rasa sangat terkilan, nanti aku cerita kat bab belas lah kenapa aku terkilan. Masalah kewangan pula. Masalah kewangan ni dia akan membawa kepada satu benda yang tak baik sebenarnya. Rekod seseorang, individu ni akan teruk, sikris ataupun sitos kerana gagal membayar hutang yang tertunggak. Moratorium pun untuk masa banjir, bukan untuk semua orang. Banyak bantuan-bantuan yang diumumkan oleh pihak kerajaan itu ialah bantuan khusus untuk masa banjir. Kita tak salahkan masa banjir, mereka ditimpa musibah. Tapi bagaimana orang yang tak terlibat dengan banjir? Malaysia ada berapa banyak negeri, banyak negerinya, dan yang dilanda banjir berapa je, kan. Jadi itulah, kesannya sangat mendalam, sehingga kan ada petition dibuat oleh rakyat untuk menuntut, dan petition itu telah mula ditandatangani oleh ramai orang. Setakat yang terkini berbelas-belas ribu dah, Jadi bagi sesiapa yang ingin join petition tu, aku letak kat description below, link dia untuk korang tekan, untuk korang submit korang punya petition. Petition tu ialah tuntutan, persetujuan dan sokongan untuk sesuatu tindakan. Itulah petition, Jadi banyak masalah akan berlaku. Kalau korang tak percaya, kalau ke pihak kerajaan masih tak percaya, kalau itulah keputusan muktamad dia, satu je aku dah cakap yang mudahnya, iaitu rakyat ni bila melibatkan wang mereka sendiri, mereka tidak akan berdiam diri, mereka akan mula bersuara, itulah dianya. Kalau ia melibatkan wang kerajaan sendiri, seperti wang daripada memang cukai-cukai punya hasil, itu rakyat no complain. Tapi bila melibatkan wang simpanan mereka, dengan alasan hari persaraan,
alasan itu tidak dapat diterima oleh mereka, kerana hari persaraan masing-masing ialah hak masing-masing dan masing-masing tak tahu bila akan meninggalkan dunia dan hari persaraan tu hanya tinggal kenangan. Jadi sementara susah ni lah perlunya pengeluaran wang mereka. Itu yang mereka faham. Jadi aku pun tak tahu nak cakap apa dah, tapi kita akan saksikan banyak masalah akan timbul. Masalah kewangan ni yang meruncing ni. Kita tak highlight sangat masalah psikologi ni sebab mungkin orang tidak akan mengalami, walaupun ada tapi tak ramai. Tapi masalah kewangan ramai. Ramai, tambah pula lagi yang terlibat dengan banjir. Bantuan yang dihulurkan setara mana dan tak akan cukup untuk membantu menyelesaikan masalah banjir, pasca banjir. Apa yang perlu dibuat selepas banjir? Membersihkan rumah, perabot baru, peralatan elektrik baru. Kenderaan yang tenggelam pula bagaimana? Nak kena overhaul, nak kena buka itu, buka ini, banyak spare part yang perlu ditukar. 1,000, 2,000 tak cukup. Jadi mereka ada duit simpanan dalam PBSP dan sebab itulah mereka memerlukannya. Semoga pihak kerajaan mendengar rintihan rakyat ni. Jangan mudah mengatakan tiada kerana alasan tiada keperluan. Siapa cakap tiada keperluan? Siapa yang cakap tiada keperluan? Orang yang bercakap tiada keperluan itu ialah tiada keperluan bagi diri mereka. Renungkanlah kerana keperluan bagi orang yang terjejas ianya sangat perlu. Kena faham dengan jelas. Maksud keperluan tu berbeza kepada individu-individu. Tak sama. Jadi dalam video ni aku menyeru penonton yang nakkan sangat pengeluaran tambahan one off PBSP ni dijemput untuk sign petition petition secara alam maya ni, dan ia pernah dilakukan dahulu sebab tu tak salah aku iSinar 50,000 juga yang sign dan akhirnya iSinar berjaya dilaksanakan. So kali ni ini pula yang berlaku. Jemputlah sign petition di bawah dekat description aku akan letak link dia dan sama-sama berusahalah dan semoga apa yang berlaku ni tidak melemahkan semangat Dr. Ashraf untuk terus berjuang. Rakyat sentiasa di belakang menyokong, sokongan penuh kepada anda untuk menyuarakan lagi keperluan rakyat ini. Tu je lah aku boleh cakap buat sini. Jadi sebarang perkembangan yang terkini nanti kita akan update daripada semasa ke semasa. Okay, jumpa di next video. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat. Terima kasih kepada yang dah tekan subscribe dan lonceng. Jangan mudah putus asa. Bye-bye.